Assalamualaikum. Hari ini saya ada satu lagi resepi nak untuk di-sharekan bersama, iaitu cara-cara membuat tosai. Jadi ini cara ibu saya, macam mana ibu saya buat ya. Beras ni saya telah rendamkan. Saya gunakan pot ni, pot yang kita guna untuk sukat beras ni. Saya gunakan 6 pot tadi, 6 pot beras. Kemudian saya ada ni kacang hitam, tapi kalau dulu ada kulit dia ya. Kulit hitam kita kena bersihkan, tapi sekarang mudah ya. Jadi kita hanya gunakan kacang hitam ni, kita rendam. Saya gunakan ni separuh. Maknanya tadi saya gunakan pot ni 6 pot beras. Jadi kacang hitam ni saya gunakan 3 pot. Ini saya gunakan halba ya. Halba lebih kurang dalam 2 sudu besar. Halba saya masukkan rendam sekali. Ini sudah basuh, tapi ini kena basuh lagi sebab bila dia kembang ya, kita kena basuh lagi sekali. Tapi beras yang saya rendam ini saya dah basuh siap-siap. Pasal apa, nanti bila dia dah rendam, kita basuh, dia pecah. Dia banyak yang akan bila kita ambil air dia, nanti kita buang air dia, banyak yang tersimpan dalam air itu kan. Bazir. Jadi inilah bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat tosai. Ni saya dah rendam. Saya tak tunjuklah bahan dia sebab bahan dia memang semua tahu kan. Jadi inilah bahan-bahan yang diperlukan. Lepas ni saya akan tunjuk cara membuatnya ya. Jadi ni saya rendam pagi tadi. Saya nak blend sekarang dalam lebih kurang pukul 3.30, 3.30 macam tu. Jadi bila saya dah rendam lebih kurang pukul 9 macam tu, saya rasa dia dah naik ya. Bila naik nanti bolehlah kita buat tosai ya. Dan sekarang saya akan tunjuk cara mengisar bahan-bahan ni. Baik, di sini saya tunjuk pengisar beras untuk buat tosai. Kita boleh gunakan pengisar ni untuk buat apa-apa saja ya, sebab dalam dia ada batu, 2 batu di mana dia akan kisar ya. Jadi dia tahan. Pengisar ni adalah pemberian daripada besan abang saya ya, Cik Tajudin dan Puan Wahidah yang duduk di Taiping ya, Mas. Mereka telah menghadiahkan pengisar ini. Jadi mudahlah untuk saya nak buat tosai. Sebelum ni saya gunakan blender aja ya. Jadi disebabkan dah ada ni, saya gunakan ni ya. Sekarang kita boleh tengok dalam pengisar tu macam mana ya. Dalam pengisar ni kita boleh nampak ada 2 batu ya. Jadi sekarang ni saya akan masukkan beras ya, yang telah saya rendamkan ya. Baik, kita masukkan beras dulu ya. Sekarang kita masukkan kacang hitam tu ya, bersama dengan halba. Kita campurkan sekali. Sekiranya kita ada blender, kita buat dengan blender, kita terpaksa asing-asingkan ya. Sebab hitam ni perlukan banyak air. Beras tak apa ya. Jadi kita kena, kalau untuk tosai ni kita kena kisar halus. Lepas kita dah masukkan kedua-dua bahan tadi, beras dengan kacang hitam dengan halba tu, kita masukkan nasi ya, lebih kurang 1 genggam macam ni lah. Kita campurkan sekali. Ini nasi sejuk ya, nasi yang semalam punya ya. Baik, kita tutup ya, kita akan kisar. Selepas kisar ni, saya akan tunjuk cara membuat nanti ya. Baik, inilah tepung saya kisar ya, halus ya, nampak halus. Sekarang kita akan tambahkan 1 paket moripan dan sedikit garam ya. Kita tambah garam dan kita akan gaul. Kita kena pukul macam ni ya.
baru dia akan kembang ya, dikembang elok ya. Dan kita masukkan dalam bekas yang besar supaya bila dia naik dia takkan tumpah ya. Saya akan tuangkan ini ke dalam baldi ini untuk disimpan ya. Inilah baldi yang telah siap saya kisar tepung dia. Saya masukkan dalam bekas ni supaya bila dia naik pun dia takkan tumpah ya. Jadi besar ruangan dia ya untuk dia naik. Tak kira lah kalau naik sikit pun janji dia tak tumpah ya. Okey. Lepas ni kita tengok, kita biarkan sampai dia naik baru kita boleh buat toaster ya. Assalamualaikum, selamat pagi ya. Ini dia tepung yang telah saya tepung toaster yang telah saya peratkan semalaman ya, yang semalam dah dikisar ya. Kita tengok dia dah naik berbuih-buih ya, bermakna tepung ni dah naik lah ya. Sekarang saya akan tunjuk cara membuat toaster ya. Untuk buat toaster ni kita gunakan tawa ya. Ini yang tawa yang kita gunakan yang lepek ya. Kita gunakan macam ni. Kemudian kita letak, kita buka api mesti kuat ya. Api dia mesti kuat sebab apa, baru bila kita masukkan tepung tu dia akan naik ya. Saya guna senduk bulat ni ya. Senduk bulat macam ni ya, supaya kita ambil satu sudu. Satu sudu. Kemudian kita masukkan satu sudu. Kita lepekkan. Kalau terpulang kita nak nipis ke nak tebal ya. Kalau nak tebal kita buat tebal sikit. Kemudian kita tutup. Baik, ni adalah toaster yang telah siap ya. Jadi toaster ni kita boleh tengok kalau dia lembut dia akan ada banyak lubang. Ya, macam kita buat apam ya. Tengok toaster ni mana dia berlubang ya. Ini memang lembut lah ya. Syukur alhamdulillah toaster menjadi. Kemudian kita masukkan lagi satu sudu. Tutupkan. Baik, inilah dia toaster yang telah siap untuk dihidang ya. Sekarang toaster sebab banyak ya, banyak keping. Ini adalah kari ayam ya. Jadi ini untuk sarapan pagi. Selamat mencuba ya. Sekiranya kalau kita tak nak kari ayam, kita boleh buat kari ikan ke kari sardin pun sedap makan dengan toaster. Selamat mencuba. Berjumpa di lain resepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.